Fokus pemerkasaan pertama, mendaya modal instan Bumiputera. Seperti kita maklumi, modal instan merupakan aspek terpenting dalam membangunkan sebuah masyarakat. Kerajaan sebenarnya telah berjaya menempatkan secara signifikan pelajar Bumiputera di institusi pengajian tinggi awam dalam negeri dan luar negara. Oleh itu, fasa seterusnya adalah pemerkasaan modal instan Bumiputera yang menjurus pada pemadanan kelayakan dan kemahiran tenaga kerja dengan keperluan pasaran. Untuk tujuan itu, pertamanya, bagi golongan remaja yang rendah pencapaian akademik dan tahap kemahiran, kerajaan akan memperbanyakkan program peningkatan kemahiran bagi menyediakan peluang kedua supaya mereka memperolehi lebih banyak ruang untuk mendapat pekerjaan. Dalam aspek ini juga, program reskilling akan dipergiatkan. Untuk tujuan itu, peruntukan tambahan akan diberikan kepada giat mara bagi memperolehi peralatan teknologi lebih terkini untuk mengendalikan program latihan. Kedua, kepada golongan graduan Bumiputera yang menganggur pula, kerajaan akan menggiatkan lagi program latihan bagi mengatasi masalah keboleh pasaran agar bersesuaian dengan keperluan industri. Untuk tujuan tersebut, program-program seperti Skim Latihan Satu Malaysia, Graduate Employability Management Scheme dan program peneraju skill akan diperluas untuk menambah bilangan penerima faedah. Ketiga, bagi menambah bilangan Bumiputera berkelulusan tinggi, agensi berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dan MARA akan memperluaskan program pendidikan lepasan ijazah bagi memenuhi keperluan pasaran, terutamanya dalam bidang-bidang kritikal dan berteknologi tinggi. Keempat, dalam melahirkan lebih ramai golongan profesional Bumiputera, program peneraju profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera serta program-program seumpamanya akan diperluaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan kedua, memantapkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat. Sehingga kini had maksimum bagi setiap individu dalam pelaburan amanah saham Bumiputera adalah sebanyak RM200,000. Justru bagi menggalakkan penyertaan, terutamanya golongan menengah Bumiputera dalam pemilikan saham, sukacita saya mengumumkan Skim Amanah Saham Bumiputera 2 ataupun ASB 2 akan dilancarkan oleh Pemodalan Nasional Berhad dengan suntikan sebanyak 10 bilion unit saham. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan ketiga, memperkokoh pemilikan aset bukan kewangan Bumiputera. Bumiputera masih lagi ketinggalan dalam pemilikan aset bukan kewangan seperti rumah kediaman, premis industri dan kompleks komersial. Justru bagi mengoptimumkan nilai dan manfaat aset berkenaan, sebagai permulaan, Yayasan Wakaf Malaysia akan diperkemaskan untuk ditukar taraf menjadi entiti wakaf korporat. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan keempat, memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumiputera. Sebagaimana kita maklum, perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan.
Walau bagaimanapun penglibatan Bumiputera dalam kegiatan tersebut masih rendah disebabkan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi, termasuk teknologi pengeluaran yang lapuk, kekurangan akses pada dana dan modal serta pasaran produk yang terhad. Sehubungan itu, sukacita saya umumkan tambahan pembiayaan pinjaman amanah Akta Malaysia sebanyak 300 juta ringgit untuk tempoh 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan dana tambahan sebanyak 700 juta ringgit kepada Tekun Nasional. Bilangan usahawan Tekun Nasional juga dijangka akan meningkat daripada 270,000 pada tahun 2013 kepada 370,000 pada tahun 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini juga, saya mahukan semua ketua pegawai eksekutif DGLC menetapkan sasaran ke atas penyertaan Bumiputera, termasuk perolehan yang dianugerah kepada vendor. Ini wajiblah dimasukkan sebagai petunjuk prestasi utama atau KPI kepada semua CEO atau ketua pegawai eksekutif syarikat masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, program perswastaan secara umumnya telah berjaya menjadi pemangkin bagi mewujudkan individu dan syarikat Bumiputera yang berjaya. Oleh itu, untuk merancangkan lagi program berkenaan, unit kerjasama awam swasta atau UKAS akan mengambil inisiatif untuk mengenal pasti secara terpilih mana-mana perkhidmatan kerajaan yang berdaya maju untuk diswastakan kepada Bumiputera. Sebagai langkah untuk memastikan peluang syarikat Bumiputera untuk memperolehi kontrak serta sebagai persediaan untuk bersaing pada masa hadapan pula, dasar carve-out akan diperluaskan kepada projek-projek besar lain di bawah kementerian serta GLC dan GLIC. Dasar ini telah berjaya dilakukan di dalam projek MRT, di mana sebanyak 47% atau 9 bilion ringgit telah dianugerahkan kepada syarikat Bumiputera terpilih secara meritokrasi. Sebagai contoh, 4 projek tambahan yang telah dikenal pasti untuk menyertai program ini ialah projek Menara Warisan Merdeka, Bukit Bintang City Centre, Madrid Exhibition Centre dan program pembangunan Institut Penyelidikan Getah Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan, demi kelangsungan agenda, kita wajar membina satu komuniti baru entrepreneur Bumiputera yang mempunyai ciri-ciri seperti daya tahan, daya saing, daya juang, bersifat inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka juga perlu mempunyai minat yang tinggi atau passionate dalam menyertai bidang-bidang baru berasaskan pengetahuan atau knowledge based economy seperti teknologi maklumat, bioteknologi dan teknologi hijau. Untuk tujuan ini, satu skim pembiayaan baru yang sangat kreatif lagi unik dinamakan sebagai Skim Pemulaan Entrepreneur Baru Bumiputera atau ringkasnya SUPERB akan diperkenalkan. Skim ini bertujuan untuk membantu syarikat-syarikat startup. Bagi tujuan itu, dana sebanyak 100 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh 3 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan kelima, memantapkan ekosistem penyampaian kerajaan. Sebagaimana yang saya sebutkan, kerajaan mendengar luahan rasa yang dilontarkan oleh masyarakat Bumiputera berhubung tahap penyertaan dalam program pembangunan sosioekonomi. Oleh itu, bagi memastikan agenda pembangunan sosioekonomi Bumiputera dapat dilaksanakan secara efektif,
Sistem penyampaian akan diperkemas dan diperkejap untuk mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan konstruktif. Untuk itu, unit-unit pembangunan Bumiputera atau UPB akan diwujudkan di semua kementerian. Unit pembangunan Bumiputera ini bertanggungjawab bagi merangka cadangan dan melaksanakan inisiatif agenda Bumiputera. Tuan-tuan dan puan-puan, menjiwai kepentingan dan perjuangan Bumiputera, saya ingin memetik 7 wasiat oleh 9 Raja-Raja Melayu semasa memperkenankan perjanjian kemerdekaan untuk menubuhkan sebuah persekutuan. Bahawasanya, dan saya petik di sini, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung, ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Tuan-tuan dan puan-puan, wasiat ini sangat terang lagi bersuluh. Ia telah menyatakan secara tidak langsung tentang equity dan pemilikan orang Melayu dan kemudahannya dipeluaskan kepada Bumiputera melalui kebersatuan Sabah dan Sarawak apabila Malaysia dibentuk 50 tahun yang lalu. Saya ingin mengumumkan hasrat peningkatan enrolment pelajar Universiti Teknologi Mara ini kepada 250,000 menjelang tahun 2020. Penambahan ini juga termasuk penubuhan beberapa lagi kampus baru di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, demi Melayu, demi Bumiputera, saya ingin mengumumkan penubuhan dana pendidikan MARA yang berjumlah 1 bilion ringgit bagi membiayai keperluan program latihan pendidikan keusahawanan penyelidikan dan pembangunan serta inovasi. Dana ini berbentuk matching fund nisbah 1:1 antara MARA dan kerajaan yang akan disalurkan secara berperingkat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sedar masyarakat Bumiputera meletakkan harapan yang tinggi pada Teraju bagi menakhoda agenda pembangunan Bumiputera. Kini untuk membestarikan lagi Teraju sebagai sebuah badan yang unggul, ia akan diletakkan langsung di bawah saya sendiri sebagai Perdana Menteri dengan diketuai oleh seorang menteri atau ketua pegawai eksekutif bertaraf menteri. Sebagai memenuhi hasrat kita untuk mewujudkan komuniti entrepreneur Bumiputera, sukacita saya umumkan bahawa Institut Keusahawanan Negara atau INSCAN kini akan diletakkan di bawah seliaan Teraju. Begitulah juga skim pemulaan entrepreneur baru Bumiputera atau SUPERB yang baru saya wujudkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, maka berpasak dan bertunjang dengan Majlis Ekonomi Bumiputera ini kepada orang-orang Melayu dan Bumiputera, usahlah berbimbang-bimbang dan bergundah-gundah, kerana selagi ada bulan dan bintang, selagi hayat di kandang bandan, survival Melayu dan Bumiputera tetap menjadi keutamaan dan pelita perjuangan kita sampai bila-bila. Akhir kalam, saya berikrar sama-sama dengan rakan-rakan saya dalam kerajaan akan terus beristiqamah memperkasakan ekonomi Melayu dan Bumiputera. Mudah-mudahan dengan izin dan ketentuan Allah jua semuanya akan tercapai. Hidup Melayu, hidup Bumiputera, hidup Malaysia.